Dikatakan penanggal ni akan hidup dengan liar dan mengacau satu penduduk tempat tu. Assalamualaikum, selamat datang ke Amriz TV. Okay, korang tak habis-habis cakap kat aku kan, tak habis-habis hantu Jepun kan. So kali ni aku ikutlah cakap korang. Aku akan buat tentang hantu Malaya ataupun hantu Malaysia. Dia tak spesifik hantu Malaysia lah. Aku boleh cakap hantu-hantu Nusantara kita ni. Ya. So aku tak nak banyak cakap, jom kita terus roll it. Pocong. Hantu pocong ni ataupun lebih kita kenali sebagai hantu bungkus atau nak lagi manja, gula-gula. Hantu gula-gula. Rupa dia aku rasa ramai dah yang tahu dia ni makhluk yang macam mayat berbungkus dengan kain kafan dan mempunyai mata yang merah. Dan dikatakan dia ni suka mengusik orang, lagi-lagi orang yang lemah semangat. Dan dikatakan dia ni jenis hantu yang melompat-lompat macam hantu Cina tu yang lompat-lompat tu. Dan ada juga dikatakan kadang-kala dia ni segah orang ataupun mengusik orang dengan berguling. Berguling macam mayat tengah berguling. Dan ada juga yang cakap hantu pocong ni dia sebenarnya bukan makhluk yang slow tau. Walaupun kita secara logiknya kita fikir dia ni melompat-lompat, tapi dikatakan dia mampu bergerak selaju kereta. Kalau orang tu tengah bawa kereta kan, kalau dia nak kacau orang tu, dia boleh saing-saing orang tu dekat sebelah kereta tu. So dekat situ korang boleh fikirlah, pocong ni sebenarnya dia tak perlahan, dia memang hantu yang laju. Memang sangat-sangat laju. Korang boleh fikir dia boleh saing-saing dengan kereta. Bayangkan, kalau nak ikut mitos lah kan, pocong ni jadi, kalau kita selalu dengar orang dulu-dulu cakap, bila seseorang tu meninggal, dia akan duduk dekat dalam bumi ni, dekat dunia ni selama 40 hari. Kalau ikatan kain kafan dia ni tak dilepaskan selepas 40 hari, dia dikatakan melompat keluar daripada kubur untuk memperingatkan orang ramai supaya jiwa diorang ni dilepaskan. Means diorang nak ikatan kain kafan dia ni dilepaskan, barulah jiwa diorang ni bebas. Maksudnya diorang barulah betul-betul diorang ni meninggal dunia. Tapi ada lagi satu kisah lain. Orang dulu-dulu berani tau nak tangkap pocong ni sebab dikatakan pocong ni mampu bagi diorang kekayaan. Dikatakan dalam bungkusan pocong tu terdapat wang yang banyak dekat dalam bungkusan pocong ni. Itu kepercayaan orang dulu lah. Aku tak tahu. Aku tiba-tiba terbaca benda ni and aku rasa macam interesting untuk aku masukkan sekali. Betul ke orang-orang dulu sanggup tangkap pocong semata-mata untuk supaya diorang ni dapat kekayaan daripada pocong ni? Mungkin yang tengok video aku ni ada yang lebih arif, korang boleh kongsikan cerita-cerita korang dekat komen dekat bawah tu. Okay? Pontianak. Pontianak ataupun orang Malaysia selalu sebut Pontianak memang tak asing lagi lah daripada kita kan. Aku rasa ramai di antara kita tahu kisah Pontianak ni. Dia asalnya bermula daripada seorang wanita ni mati ketika dia mengandung. Dia ni digambarkan macam wanita cantik, berambut panjang, berbaju panjang warna putih dan keluar pada bulan purnama, means bulan penuh lah kan. Orang kata kalau kita ni terserempak dengan dia, kita akan bau-bau wangian ataupun haruman-haruman bunga kemboja. Dan ada juga yang cerita kononnya kalau kita terserempak dengan Pontianak ni, kemungkinan untuk kita terbunuh adalah tinggi. Sebab dikatakan bila Pontianak ni berubah muka dia, berubah diri dia kepada makhluk yang buruk, dan dia akan menghisap darah orang yang dijumpa tu lah, mangsa yang dijumpa. So ramai yang cakap, ramai yang comparekan Pontianak ni lebih kurang macam cerita hantu Lang Sui sebab dia menghisap darah. Okey, sedikit info lah kan untuk korang. Mana tahu antara korang tak tahu benda ni. Kenapa mula-mula tadi aku cakap Pontianak? Sebab itu memang nama original dia. Dia ambil daripada singkatan perempuan mati beranak. Itulah dia kenapa nama dia Pontianak. Toyol. Toyol ni dikatakan dia bertubuh kecil macam kanak-kanak dan perangai dia pun macam kanak-kanak, dan dia mempunyai mata yang merah dan ada taring yang tajam. Kononnya, toyol ni akan dibela oleh tuannya dekat dalam botol kecil dan dikatakan tuannya akan bagi makan darah dia sendiri setiap hari ataupun setiap kali bulan mengambang. Kalau toyol ni gagal menghisap darah tuan dia, dia akan mencari ahli keluarga tuan dia yang terdekat dan menghisap darah diorang. Okey, toyol ni dibuat apa je kan? Obviously lah dia curi duit atas arahan tuan dia. Tak kisahlah untuk curi duit dekat jiran-jiran tetangga ataupun orang yang dia dengki sahaja.
je. Toyol ni dikatakan dia boleh masuk dekat mana-mana je. Even kalau korang kunci pintu ke, korang letak duit tu dekat dalam box kecil ke, kau kucing lah macam mana sekalipun, dia boleh masuk dalam tu dan curi duit korang. Penduduk kampung sendiri mendakwa tidak lena tidur kerana gangguan makhluk yang dikatakan toyol. Dan ada juga yang cakap kalau korang letak duit korang dekat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, dia still boleh ambil. Itu apa yang aku baca lah. Pada siapa yang lagi pakar tentang benda-benda ni, boleh kongsi cerita dekat dalam ruang komen kat bawah. Serius, benda-benda paranormal ni aku pun teringin sangat-sangat nak tahu benda ni. At least kita semua dapat ilmu macam mana nak prevent benda ni in case kalau jadi kat kita kan. Hantu kopek. Hantu kopek ni sejenis makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Kononnya benda ni macam seorang wanita tua yang dipercayai dia ni suka menakut-nakutkan budak supaya diorang ni tak keluar pada waktu senja ataupun pada waktu malam. Dia ni dikatakan dia akan sembunyikan ataupun sorok mangsa dia dekat dalam buah dada dia. Kebiasaannya mangsa-mangsa yang dah disorok oleh hantu kopek ni, dia tak boleh berkomunikasi dengan orang luar lah. Contohlah kalau mangsa ni dah disorok kan, orang luar cari dia, dia nampak orang luar tu tengah cari dia, tapi orang luar tu tak boleh nampak dia dan dia pun tak boleh berkomunikasi dengan orang luar tu. Dia pun tak boleh nak bercakap. Kalau dia bercakap, dia berjerit macam mana sekalipun, orang luar tu takkan dengar dan orang luar tu takkan nampak dia. Faham kan? Kalau ikut kepercayaan masyarakat Jawa pula, dikatakan hantu kopek ni menyerupai wanita yang cantik dan mempunyai buah dada yang besar lah. Hantu ni tak ada spesifik kisah macam mana terjadinya hantu kopek ni. Cuma pakar-pakar cakap dia ni adalah jelmaan jin ataupun syaitan mengikut keadaan-keadaan tertentu. Penanggal ataupun orang Sabah panggil dia balan-balan. Hantu penanggal ni adalah seorang wanita yang menuntut ilmu hitam bagi kepentingan diorang sendiri. Penanggal ni mampu ceraikan kepala dengan badan dia dan kepala dia boleh terbang dengan tali perut yang terurai-urai tu. Nampak jantung lah, nampak ni lah, nampak tu lah. Dikatakan penanggal ni suka dengan darah wanita yang bersalin. Orang ramai kata penanggal ni mampu membunuh seseorang tu lepas dia menghisap darah orang yang bersalin tu. Maksudnya dia akan hisap darah orang yang bersalin tu sampai orang tu mati. Sebabkan dulu banyak kes tentang penanggal ni, ramailah rumah-rumah orang dulu bertiang dan ada pokok-pokok yang daun dia macam berduri tu. Aku tak tahulah, mungkin itu salah satu untuk prevent hantu penanggal ni datang ke rumah diorang. Fun fact, benda ni pun aku sendiri tak tahu. Penanggal ni perlu diwariskan sebelum tuan dia mati. Macam saka lah kan. Kalau tuan dia mati sebelum sempat wariskan penanggal ni, dikatakan penanggal ni akan hidup dengan liar dan mengacau satu penduduk tempat tu. So itulah dia hantu-hantu yang ada dekat area-area Nusantara ni yang kita selalu dengar, yang kita selalu baca dekat Malaysia ni kan. Kalau ada yang lebih pakar tentang benda-benda ni, boleh korang kongsi dekat komen kat bawah sana. Aku willing to baca semua benda-benda tu sebab aku ni memang suka dengan benda-benda paranormal ni. Aku harap cerita ni bukan sekadar konten semata-mata ataupun hiburan semata-mata. Aku harap konten aku ni boleh buat kita mengingat kepada kematian. Bukan just nak takut-takut je. Kita kena ingat kita ada Allah. Allah tu lagi tinggi daripada semua makhluk-makhluk yang ada kat dunia ni. Tak kisahlah dikacau ke apa ke, tapi kena ingat kita sebagai manusia, martabat kita lagi tinggi daripada diorang. Okay, aku rasa dah tak ada apa-apa aku nak cakap. Macam biasalah, kalau korang baru singgah dekat video aku ni, aku harap korang boleh consider untuk subscribe, tekan like dan turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video aku post. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.